Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insyaallah pada pagi Jumaat ini kita akan membaca ayat yang ke-70. Kemudian kita mengambil sedikit waktu memahami tafsiran ayat. Seterusnya kita akan membicarakan tentang pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Jadi ayat yang ke-70 dalam nota yang bercetak berada pada muka surat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Ayat yang ke-70, Allah masih lagi menyebutkan tentang ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-69 yang telah kita pelajari pada pagi semalam, Allah memberitahu kepada kita Al-Quran itu bukanlah syair. Al-Quran itu ada dua fungsi utama, iaitu sebagai az-zikir dan juga sebagai Quranun mubin, sebagai menjelaskan, memberikan penjelasan yang nyata. Maka pada ayat yang ke-70 ini Allah menyebutkan siapa golongan yang dia akan dapat manfaat daripada Quran itu sebagai az-zikir. Quran itu penjelasan yang nyata. Untuk siapakah Al-Quran itu ditujukan? Maka ayat yang ke-70 Allah mengatakan li, supaya ataupun agar. Al-Quran itu man kana hayya, memberikan peringatan kepada orang yang masih hidup. Jadi Allah kata Quran itu sebagai zikir, Quran itu sebagai Quranul Mubin, adalah untuk memberikan amaran, peringatan bagi sesiapa yang masih hidup. Yang masih hidup ini ada dua sudut pentafsiran. Yang pertama, yang masih hidup merujuk kepada manusia yang masih lagi bernyawa. Dalam masa yang sama, yang masih hidup itu juga merujuk kepada orang yang hatinya hidup. Jadi orang yang hatinya hidup, sudah pastilah dia merujuk kepada orang yang masih hidup. Yang mana orang yang masih hidup, hatinya hidup, maka Al-Quran itu dapat diambil sebagai manfaat, diberikan amaran bagi siapa yang masih hidup. Kemudian Allah kata yang kedua, untuk siapa? Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan supaya jelas ketetapan hukum terhadap orang yang kafir. Maknanya Allah kata Al-Quran ni tujuan yang satu lagi adalah sebagai bukti, sebagai hujah bahawa orang kafir ini mereka ditetapkan untuk menerima hukuman. Kerana Al-Quran dia jelaskan satu persatu. Al-Quran telah bagi tahu, Al-Quran telah membetulkan, Al-Quran telah memberikan petunjuk. Namun kalau ada orang-orang kafir yang menolak dia,
maka Al-Quran itu adalah sebagai hujah, sebagai bukti mereka layak untuk mendapat hukuman. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau kita perincikan lagi tafsiran ayat, Ibnu Katsir rahimahullah ketika dia memberikan komentar pada ayat ini, dia kata Al-Quran ini, Al-Quran yang jelas ini memberikan peringatan kepada setiap makhluk yang hidup di muka bumi. Sedangkan manusia yang hidup itu yang boleh ambil manfaat daripada peringatan Al-Quran itu hanyalah hidup dan yang bersinar mata hatinya, seperti yang telah pun kita ulas. Bukan semua orang hidup dia boleh dapat manfaat Quran, dia boleh terkesan, dia boleh berubah, tetapi dia dikaitkan dengan yang hidup, mata hatinya. Jadi ringkasan dia, Al-Quran ni ada dua fungsi lah. Seperti mana yang kita sebut tadi, kalau orang yang beriman, Al-Quran itu jadi rahmat pada dia. Sebab Al-Quran itu telah apa? Telah membaiki hidup dia, memberi nasihat kepada dia, dia dapat berubah dengan Al-Quran. Tapi kalau bagi orang kafir ni, Al-Quran itu menjadi sebab, menjadi kata apa, Al-Quran itu Al-Quran itu dia menjadi hujah kepada Allah. Kenapa orang kafir itu mereka layak untuk diberikan hukuman azab? Jelas untuk orang kafir. Baik, daripada ayat ini ada dua pengajaran yang dapat kita bincangkan pada pagi ini. Nombor satu, sesungguhnya Al-Quran hanya dapat dimanfaatkan bagi hati manusia yang benar-benar hidup. Sebab tu siapa yang dia nak jadi baik, dia nak cari kebenaran, dia nak baiki diri dia, maka dia boleh dapat semua itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Lagi dia baca, lagi dia faham apa yang Allah nak sampaikan, dia terkesan dengan amaran-amaran yang Allah jelaskan, dia terkesan dengan apa, dia terkesan dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang kebesaran Tuhan, maka iman dia makin lama makin bertambah, imannya makin lama makin kuat. Dalam masa yang sama, kalau kita nak pastikan kita ini dapat manfaat dari Quran, maka jagalah hati kita daripada hati kita menjadi sakit, akhirnya membawa kepada hati yang mati, akhirnya hati kita boleh jadi keras seperti batu. Dan ada orang dia dengar Quran dibaca tapi tak ada kesan kepadanya kerana ada kaitan dengan hati. Pelajaran nombor dua, Al-Quran merupakan hujah ke atas orang-orang yang kafir. Maknanya Al-Quran ni dia dah terang semua benda dah. Apa kena buat, apa yang tak boleh buat. Tapi kalau orang-orang kafir yang tolak, maka mereka tak ada lagi alasan untuk kata kami tak tahu. Jadi Al-Quran tu akan jadi hujah kepada mereka. Okay. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah selesai membicarakan tentang kerasulan, cerita tentang wahyu, Allah kembali membawa kita semua untuk merenung, berfikir tentang kebesarannya, kehebatan penciptaannya. Jadi Allah bawa contoh haiwan-haiwan ternakan, bermula daripada ayat 71 sampai ayat nombor 74. Selama ni kita perasan tak Allah ada cerita tentang haiwan-haiwan ternakan? Siapa yang suka makan kambing, surah Yasin ni memberikan
memberikan kepadanya manfaat. Tuan-tuan kita yang beli daging, yang makan daging, yang minum susu haiwan, ada Allah sebut di dalam surah Yasin. So selepas ni makan daging, minum susu haiwan, maka kita akan diingatkan oleh Allah bermula dari ayat 71 sampai ayat nombor 74. Makna kata kumpulan ayat 71, 72, 73, 74 ni Allah kembali nak bawa kita kepada mengingati tentang ketuhanan. Saya dah sebut sebelum ni, surah Yasin ni dia akan pusing kita kepada cerita tentang Rasul, cerita tentang kiamat, cerita tentang ketuhanan. Dia ulang maklumat tu. Dia ulang, dan nanti bermula daripada minggu depan tu kita dah masuk, Allah bawa kita tentang hari kiamat. Sebab tu 3 topik ni dia adalah 3 topik besar rukun iman. Beriman pada Allah, ada tak dalam surah Yasin? Ada. Macam mana nak meningkatkan iman kepada Rasul? Dan surah Yasin ada tak? Ada. Macam mana nak beriman kepada hari kiamat? Dalam surah Yasin ada tak? Ada. 3 topik ni biasanya tuan-tuan akan jumpa dalam surah-surah Makkiyah. Pagi tadi surah Sajadah ada 3 topik ni. Nanti kita akan mula belajar As-Sajadah bermula bulan 12. Jadi setelah kita faham tentang kehebatan Tuhan, yang dia itu banyak dalam surah Yasin menyebut dia berkuasa, kekuasaan dia, maka nanti dalam surah Sajadah dia akan membawa kita kepada tunduk kepada Allah. Simbolik tunduk itu ada pada kita sujud sajadah. InsyaAllah nanti kita akan pelajari. Jadi kita mulakan dengan ayat yang ke-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Tidakkah mereka melihat? Tidakkah mereka melihat ni? Ini adalah bentuk persoalan. Maksud tidakkah mereka melihat dalam bahasa mudah kita ni, dia bermaksud seperti, tidakkah engkau faham? Tidakkah engkau mahu memikirkan? Ataupun dalam bahasa mudah kita, kau tak nampak lagi ke Allah tu berkuasa? Mudahnya begitulah. Kan? Kalau kita baca terjemahan mungkin macam formal ayat dia tu. Allah kata, tidakkah mereka melihat? Maknanya, engkau tak nampak lagi ke bahawa kami ini telah menciptakan bagi mereka haiwan ternakan dengan kekuasaan kami. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu tak nampak lagi ke kekuasaan kami? Yang mana kekuasaan kami ni boleh nampak pada haiwan ternakan. Kami je yang boleh buat haiwan ternakan tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kenapa dengan haiwan ternakan tu? Fahum laha malikun. Lalu mereka dapat memiliki haiwan itu. Malik, memiliki, malikun. Okey. Apa maksud mereka boleh memiliki haiwan ternakan tu? Jadi kita tengok tafsiran daripada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia menukilkan ulasan daripada seorang tabi'in namanya Qatadah. Qatadah ni dia mengatakan
Perkataan malikun iaitu mereka dapat memiliki dalam bentuk kita boleh memaksa haiwan tu. Paksa haiwan tu maksudnya apa? Haiwan tu dia boleh dengar cakap tuan dia. Betul tak? Lembu, kita boleh arah tak dia? Disuruh masuk kandang, masuk dia. Disuruh keluar, keluar dia. Disuruh dia makan, makan dia. Hatta budak-budak kecil pun dia boleh bermain dengan kerbau, dengan lembu, dengan kambing. Kenapa orang boleh bela kambing? Orang boleh bela lembu? Jawapannya itulah daripada maksud mereka dapat memiliki. Faham tak maksudnya? Memiliki itu maksudnya mereka boleh urus haiwan ternakan ni. Ini menunjukkan. Menunjukkan apa? Okey, haiwan itu sebenarnya Allah telah tundukkan haiwan tu. Untuk mana? Untuk manusia. Ikut asal haiwan ni dia tak boleh dijinakkan. Tetapi Allah telah tundukkan haiwan tu. Allah telah tetapkan haiwan tu supaya apa? Supaya kau boleh tunduk kepada mana-mana manusia. Okay, itu maksud malikun. Jadi kalau kita baca ulasan yang pendek, ada satu ulasan selepas itu, kenapa Allah nak cerita tentang nikmat haiwan ni? Okay, kalau kita baca dekat situ, Allah mengingatkan manusia tentang nikmat yang Allah telah beri kepada manusia, tapi manusia lupa tentangnya. Kita kan selalu makan daging, tengok haiwan ternakan kan. Kita terlupa, oh, ada rupanya maklumat ni dalam surah Yasin. Kenapa? Kalau ayat ni sebenarnya dia punya teknik dia begini. Kalau kita telah berbakti kepada manusia dan manusia tu tak mau dengar cakap kita akan ingatkan mereka tentang segala pertolongan dan jasa yang telah diberikan kepada mereka dulu semasa mereka susah atau memerlukan. Maksudnya Allah Ta'ala ni, dia tahu kita ni mudah lupa. Betul tak? Kita ni mudah lupa. Allah dah bagi banyak nikmat. Kan? Jadi nak suruh kita kenang apa yang Allah dah bagi tu, maka cara dia ingatkan dia apa yang telah Allah buat pada haiwan ternakan. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi dengan yang perincian ni tak apa. Yang paling penting tuan-tuan faham tentang maklumat ayat yang ke-70 yang telah pun kita bacakan tadi. Okey, sekarang kita terus pergi kepada pengajaran ayat. Okay, nombor 1. Alhamdulillah dengan rahmat Allah pada pagi ni yang selama ni mungkin kita terlepas pandang, rupa-rupanya di antara salah satu nikmat Allah yang besar dalam hidup kita, Allah telah jadikan adanya binatang ternakan. Lepas tu kita boleh kawal binatang tu. Allah tundukkan ia kepada kita. Kalau tuan masih ingat, sebelum ini Allah ada ingatkan kita tentang apa? Yang Allah telah tundukkan apa? Allah telah menundukkan laut. Orang boleh berlayar di atasnya. Masih ingat lagi cerita kapal Nabi Nuh? Sebelum ini Allah telah tundukkan matahari. Allah telah tundukkan bulan. Allah juga telah tundukkan malam dan siang. Semua itu dia akan ikut perintah Tuhan. Sehinggakan matahari tak boleh pintas bulan. Bulan tak boleh pintas matahari. Malam dia kena tunggu giliran. Siang dulu, lepas tu datangnya malam. Betul tak? Jadi moga-moga semakin hari semakin kita dapat merasai kewujudan Allah. Allah sentiasa bersama dengan kita. Apatah lagi kita sentiasa tidak lepas daripada haiwan-haiwan ternakan ni. Okay. Jadi yang kedua, kita dapat belajar di sini Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk buat apa sahaja terhadap binatang ternakan tersebut.
Apa saja tu maksudnya kita boleh bela dia, kita boleh jual dia dan sebagainya. Okey. Ayat 72 Allah memperincikan lagi apa yang boleh buat dekat haiwan ternakan tu. Kalau ayat 70 Allah bagi umum. Allah kata Allah yang ciptakan binatang ternakan tu, Allah yang tundukkan dia, menyebabkan kamu mudah untuk memiliki dia. Lepas tu Allah bawa kita kepada lebih dalam. Allah cerita pada haiwan itu ada apa. Okey, kita baca ayat dia terlebih dahulu. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Allah kata dan kami menjinakkan haiwan itu untuk mereka. Kenapa kita banyak jumpa perkataan lahum, lahum, lahum? Ini menunjukkan segala alam ni Allah buat untuk kita sebenarnya. Kita faham kan? Alam ni, bumi ni, semua ni Allah jadikan untuk kita. Kita yang untuk Tuhan. Allah jadikan semua nikmat alam ni adalah untuk kita. So kita kena buat apa? Diri kita, masa kita, tenaga kita, jiwa kita, harta kita, semua untuk siapa? Untuk diberikan kepada Tuhan. Tapi Allah sediakan semua benda untuk kita. Katakan haiwan ternakan. Allah kata daripada jinaknya haiwan itulah mereka boleh gunakan sebahagiannya menjadi kenderaan. Dan ada di kalangan haiwan tu pula mereka gunakan sebagai sumber makanan. Jadi tindakan selepas tadaburnya, tuan janganlah lepas ni tukar kereta naik kereta kuda pula, apa kereta lembu pula. Maksudnya dulu memang ada pun haiwan-haiwan yang dijadikan sebagai kenderaan. Okey, pelajaran dia sebelum kita tamatkan. Pelajaran nombor 1, Allah sebut tentang 2 nikmat dari binatang ternakan tadi. Nikmat dia apa? Digunakan sebagai apa? Sebagai kenderaan, digunakan juga sebagai sumber makanan. Pelajaran nombor 2 menunjukkan bahawa rupa-rupanya boleh jadikan haiwan itu sebagai tunggangan. Seperti mana? Seperti unta, seperti lembu. Jadi nak ambil tindakan selepas tadabbur ni, waktu cuti ni, pergilah naik mana-mana yang masih lagi ada kereta, kereta lembu. Lepas tu duduk, naik, ingat surah Yasin. Inilah yang Allah cerita ni dekat ayat nombor 70, 72. Jadi kita kena buat apa? Syukurlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dengan menggunakan segala nikmat Allah pada jalan yang Allah redha. Lagi kita faham, maka banyakkan lidah memuji Allah Subhanahu wa taala. Berikan waktu, masa, wang ringgit untuk Allah. Sebab Allah dah bagi kita banyak nikmat. Maka kita tunjukkan terima kasih kita kepada Allah dengan mentaati Allah, ikut apa yang Allah perintahkan, tinggal apa yang Allah larang. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada ayat yang ke-73. Allah perincikan lagi, selain haiwan itu boleh jadi tunggangan, selain haiwan itu boleh dimakan, apa lagi yang boleh dapat daripada haiwan ternakan. InsyaAllah kita bertemu pada hari Isnin yang akan datang. Apa-apa pun nanti saya maklumkan terlebih dahululah. Ya, apa-apa pun saya maklumkan nanti. Sebab insya-Allah saya akan bermusafir, jadi sama ada boleh balik pada hari yang Isnin pagi atau sebagainya, nanti saya maklumkan kepada tentara perempuan. Kalau tak ada apa-apa pengumuman tu, maksud dia adalah pengisian tu.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.